Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi kita untuk topik pembelajaran yang seterusnya, iaitu bidang pembelajaran 2, bantuan kecemasan. Okey. Baik, untuk tajuk bidang pembelajaran 2, kita masuk ke 2.1 untuk topik kali ini, iaitu resusitasi kardiopulmonari atau juga lebih dikenali sebagai CPR. Baik, apakah itu CPR? Definisi CPR ya. Resusitasi kardiopulmonari ataupun cardiopulmonary resuscitation disebut juga sebagai CPR ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung. Jadi tujuan utamanya ialah untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan. Okey. Baik. Apakah situasi yang menyebabkan kita perlu buat CPR? Okey. Yang pertama sekali, situasi yang menyebabkan kita perlu lakukan CPR ialah yang pertama, jika seseorang itu tidak bernafas. Okey, kita dapati dia tidak bernafas, maka kita perlu lakukan CPR. Yang kedua, jika seseorang individu tiada degupan jantung ataupun nadi. Dan yang ketiga, sekiranya seseorang individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Jadi tiga situasi ini perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum kita melakukan CPR. Okey. Ini adalah keadaan-keadaan yang dinyatakan yang mungkin disebabkan oleh keadaan-keadaan yang kita nyatakan tadi, tiga keadaan tadi mungkin puncanya disebabkan oleh serangan jantung. Okey, mungkin masa tu dia terkena serangan jantung, mungkin juga terkena renjatan elektrik. Okey. Ataupun boleh jadi mangsa tersebut lemas. Okey. Jadi keadaan-keadaan yang dinyatakan mungkin disebabkan oleh panahan petir juga. Okey, ini gambar terkena panahan petir. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah video. Mari kita tonton video ini ya. You arrive on the scene. Check the scene for safety. Check Okay. the victim for consciousness. Gently tap their shoulder and shout. Cek dulu dia sedar ke tidak. If no response, call 911 immediately. You call 911. Okay, kalau tak sedar If the juga, adult is lying on telefon their stomach, turn them over into their 999. back. They should be lying on a hard, flat surface. Check for breathing and signs of life. Watch their chest for any normal movement. Look for signs of Cek life and pernafasan breathing for dia. no more than 10 seconds. Okay, cek ada No tak breathing or pernafasan. signs of life, begin CPR. Kalau tak ada pernafasan, Position baru the kita heel of buat one hand CPR. on the center of the adult's chest. Place your other hand on top. With your elbows locked and arms straight, lean over the adult's chest and compress the chest 2 inches in depth, 30 times. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10, 11 and 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. After 30 compressions, give breaths. Give breaths by tilting the head back, lifting the chin, and pinching the nose. Place your mouth over theirs and give 2 slow, gentle breaths, just enough to make their chest rise. Continue with 30 compressions and 2 breaths. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 and 11 and 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Continue CPR until you see signs of life, another rescuer takes over, or help arrives. Okey, itu dia
Ini adalah kaedah CPR melalui video yang telah cikgu berikan. Okey, sekarang kita tengok sekali lagi secara detail apakah step-step yang perlu kita buat. Okay, tadi kita dah tengok melalui video, sekarang kita nak jelaskan semula kaedah tersebut. Apakah langkah yang pertama? Okey, sebelum kita mulakan, kita kena tahu dulu CPR ialah kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan. Okey, tak perlu alat. Orang ramai sangat digalakkan untuk mempelajari kaedah CPR dengan betul supaya dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik tiba. Okey, jika kaedah ini tidak dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa boleh patah atau udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke peparu. Okey? Jadi kita kena tahu kaedah yang betul. Okey, tadi dalam video telah ditunjukkan yang pertama sekali, kaedah yang pertama ialah mesti kita pastikan respon mangsa dahulu. Okey, sekiranya apabila ada ternampak seseorang rebah secara tiba-tiba ataupun pengsan, kita pergi ke arah mangsa dan pastikan keadaan sekitarnya selamat. Maksudnya, katalah dia rebah di tengah jalan, pastikan kita tarik dia dulu ke tepi jalan. Jangan biarkan dia di tengah jalan dan buat CPR di tengah jalan. Okey. Maksudnya kena pastikan persekitaran tu selamat dahulu. Kemudian kita tepuk bahu mangsa dan tanya dia sedar atau tidak. Okay, tanya dia. Tanya untuk pastikan ada respon. Kalau tak ada respon, barulah kita minta bantuan orang lain yang ada berdekatan untuk tolong call ataupun menelefon talian kecemasan. Kalau di Malaysia, 999 lah. Okey, seterusnya. Yang kedua. Apabila tiada respon dan kita dah minta bantuan untuk telefon ke 999, kita cuba untuk buka saluran pernafasan dulu sementara menunggu bantuan. Okey, pastikan mangsa berbaring dengan bahagian dadanya menghadap ke atas permukaan yang rata. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasan. Periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan daripada mulut dan hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa. Maksudnya macam tadi dalam video, tunduk sikit, letak telinga kita dan kesan sama ada dia bernafas ataupun tidak. Okey, langkah yang ketiga ialah tekanan dada. Bila kita dah pastikan tak ada pernafasan, barulah kita buat tekanan dada. Jadi jika nadi atau pernafasan tadi tidak dikesan, teknik tekanan dada perlu dilakukan untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Okey, letakkan sebelah tapak tangan di bahagian tengah dada mangsa dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus, tekuk tangan tadi dan selang-selikan jari. Okey, macam dalam video tadi. Okay, kalau selang-selikan jari ni macam ni. Kita genggam dia dengan jari diselang-selikan. Okey, bangun dan condongkan badan sedikit ke depan dengan bahu berada tegak dengan keadaan mangsa dan tekan ke bawah lebih kurang 5 cm dan tidak lebih daripada 6 cm. Lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada mangsa, biarkan dada mangsa tu mengembang semula sepenuhnya sebelum tekanan seterusnya dilakukan. Tekanan dada kita lakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Okey, seterusnya nombor 4, bantuan pernafasan. Kalau lepas kita buat tekanan dada masih juga tiada pernafasan, maka picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke mulutnya selama 1 saat bagi setiap hembusan. Langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke peparu. Okey, untuk kaedah ini, jika kita boleh dapatkan kain jarang, kita boleh lapik mulut mangsa tu dengan kain dulu, barulah kita buat bantuan pernafasan. Okey, jika ada. Kemudian yang kelima, tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut, dilakukan secara berulang sehingga ambulans tiba ataupun sehingga mangsa sedar. Okey. Seterusnya, kepentingan CPR. Kenapa perlu kita buat CPR? Okey, kaedah CPR dilakukan untuk memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Kaedah tekanan dada dilakukan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. Kaedah ini sangat penting untuk meneruskan aliran darah di dalam badan mangsa, terutamanya bagi mangsa yang mengalami serangan jantung yang menyebabkan degupan jantungnya terhenti sekaligus menyelamatkan nyawa mangsa.
Okey, hembusan mulut ke mulut membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam paru-parunya. Oksigen akan diangkut ke otak dan seluruh tubuh mangsa. Kerosakan otak boleh berlaku jika oksigen tidak sampai ke otak dalam tempoh tertentu. Jadi jangan biarkan mangsa terlalu lama. Jika kita melihat ada seseorang pengsan ataupun terjatuh dan tidak ada pernafasan, jangan biarkan terlalu lama dan terus cek mangsa sama ada kita perlu lakukan CPR atau sebaliknya. Okey, itu saja untuk kali ini. Jadi kita akan sambung untuk next lesson dengan 2.2 Heimlich Manoeuvre. Okey, jumpa lagi.